Exercise 1, question number 1. The expression for the displacement x of an object undergoing linear simple harmonic motion is given by x equals 3.5 sine 8 pi t plus 0.25 pi, where x measured in cm, t measured in second. Okay. So this equation can be related to the general equation of simple harmonic motion, which is x equals a sine omega t plus phi. Okay, so bila kita relate macam ni, kita akan nampak yang amplitude adalah 3.5 cm. Okay, 3.5 cm sebab ini kita kata x measured in cm. So, unit amplitude akan ikut unit x. Bila x dalam cm, jadi amplitude pun dalam cm. Dan omega adalah 8 pi. Dan phi dia adalah 0.25 pi. Okay. So, sekarang kita nak jawab soalan A. Determine the amplitude A, period T, and frequency F of oscillation. Okay, so untuk jawab soalan amplitude, okay, kita boleh dapat direct daripada equation. So amplitude adalah 3.5 cm. And then period kita boleh dapat daripada omega. Okay. Okay, daripada omega equals 2 pi per period. So nilai omega adalah 8 pi. Okay. Period adalah unknown yang kamu perlu cari. Okay, let period be the subject. So period equals 2 pi over 8 pi. Okay, 2 pi over 8 pi. Okay, so 2 over 8 lah. 2 over 8 equals 0.25. Okay, 0.25 second. And then frequency. Frequency F kita boleh dapat daripada 1 over period. So gantikan period yang dah kira tadi. Okay, 0.25. So 1 over 0.25 equals 4. So unit untuk frekuensi adalah hertz ataupun per second. Okay, boleh bagi salah satulah hertz ataupun per second. Okay, jangan buat macam ni hertz or second. Kalau buat macam ni, maksudnya kamu kata unit dia adalah hertz per second. Okay, so tulis satu saja. Alright, and then question B, the phase angle at t 0.02 second. Okay, phase angle adalah dalam bracket ni. Ni phase angle. Okay, dalam bracket ni adalah phase angle. Okay, so phase angle ataupun theta lah kat sini. Okay, theta equals 8 pi t plus 0.25 pi. Okay, so macam ni kita nak cari phase angle, kita just substitute t 0.02 second. Okay, so it is 8 pi 0.02 plus 0.25 pi. Okay, so phase angle ni, okay, yang dalam kurungan ni, okay, yang dalam bracket ni adalah dalam radian. Okay, dia mesti dalam radian. Jadi answer ni akan dapat dalam unit radian. Okay, so 8 pi times 0.02 plus 0.25 pi. Okay, so dapat 0.41 pi
ataupun kalau dalam whole number ialah 1.29. Okay. Dan unit dia adalah radian. Okay. So answer ni kamu nak buat dalam number pun boleh, decimal point boleh, atau dalam term pi pun boleh. Okay. Okay. Next question adalah C. Okay. The displacement X at the instant mentioned above. Okay. Maksudnya X when T yang nyata kat atas ni T 0.02 second. Okay. So yang ni kita terus je guna equation displacement X equals 3.5 sin 8 pi T plus 0.25 pi. Okay. So gantikan je T 0.02 second. Okay. Yang mana nilai itu tadi kita dah kira dekat soalan B. So kat sini maksudnya sin 1.29 dan careful. Okay. Dalam bracket ni adalah dalam unit radian. Jadi mode calculator pun mestilah dalam mode radian. Okay. Kalau mode calculator kamu atas tu tulis D, maksudnya mode calculator masih lagi dalam degree. So tukar kepada mode radian. R radian. So kamu akan dapat answer yang betul. Okay. Okay, mesti tukar dulu. So kamu akan dapat X equals 3.4. Dan sebab amplitude tadi dalam cm, okay. Amplitude cm sebab X dalam cm kan. Jadi X ni adalah juga dalam cm. Okay. X equals 3.4 cm. Okay, untuk bahagian ni baik juga kalau kamu tukar kepada meter lah. 3.4 cm tukar kepada meter. Jadi 0.034 meter. Okay. Okay. Okay, so soalan seterusnya adalah number 2. Okay, number 2. Okay, number 2. What is the equation, okay, describing the motion of mass on the end of vertical spring, okay, which is stretched 8.8 cm from equilibrium position and then released from rest and period 0.66 second. So ini adalah period. And then soalan dia suruh cari equation. First dia suruh cari equation dulu. Second soalan dia nak displacement X when T 1.8 second. Ni T. Okay. Okay, so kita cari equation dulu. Okay, ni adalah vertical spring oscillation. Okay, ni spring gantung dengan any load. Okay, and then dia stretch 8.8 cm. Maksudnya someone pull, okay, the load 8.8 cm from equilibrium position. Ni equilibrium position lah. Okay, so bila someone pull, okay, pull the load 8.8 cm and then release, okay, dia tarik and then dia hold and then release, okay, load ni akan oscillate. Dia akan oscillate. Okay, dia akan oscillate dan dia akan oscillate tak lebih daripada 8.8 cm. Maksudnya dia akan oscillate kat bahagian ni, dia akan
kat sini akan berlaku compression. Okey, yang ni equilibrium. Okey, ni auto. Okey, bahagian ni adalah equilibrium position x0. Yang ni adalah dekat negative amplitude, dan bahagian compression ni adalah positive amplitude. Okey, bahagian yang dia stretch ni, elongation ni adalah bahagian negative amplitude. Okey, bila dia tarik 8.8 cm, okey, daripada equilibrium position 8.8 cm, maksudnya amplitude dia adalah 8.8 cm. Dia tak akan oscillate lebih daripada 8.8. Dia akan oscillate di antara ni je. Okey, 8.8 cm di bawah daripada equilibrium position, dan 8.8 cm di atas equilibrium position. Dia akan oscillate. Okey, dekat bahagian ni lah. Okey, so kita dapat maklumat dia adalah 8.8 cm. Okey, sekarang ni bila T0, okay, when T0, position of the load adalah dekat negative A. Okay, maksudnya dia start daripada sini. Dia start dari negative A, kemudian bila release dia akan pergi ke equilibrium position. And then dia akan pergi ke positive amplitude, kemudian dia akan balik ke equilibrium position, dan seterusnya pergi ke negative amplitude. Dan seterusnya balik ke equilibrium position, yang kelima ke sini, dan keenam pergi ke positive amplitude. Okay, so 1, 2, 3, 4 ni adalah satu cycle. One cycle. Okay, satu cycle of oscillation. Okay, so daripada sini kita boleh sketch graph. Okay, sketch graph. Okay, X against T. Okay, so dia start dengan negative amplitude. Pada masa T kosong, ni T kosong kat sini dia dekat negative amplitude. Ni equilibrium position, ni adalah amplitude. So dia start daripada sini. Okay, motion 1. And then dia pergi ke amplitude. And then dia balik ke equilibrium position. Dan seterusnya pergi ke negative amplitude. Ini satu cycle je saya lukis. Okay, so daripada sini bentuk graf ni adalah graf negative cos. Okay, jadi equation dia adalah negative cos. Okay, equation dia adalah negative cos. Okay, so seterusnya, kita boleh cari nilai omega. Okay, kita boleh cari nilai omega daripada period yang diberi. Okay, pada period yang diberi 0.66 second. Period equals 0.66 second. So omega equals 2 pi per 0.66. Okay, so kamu boleh buat dalam term pi. Okay, so dalam term pi dapat 3.03 pi. Okay, kalau tak nak buat dalam term pi pun boleh. Kalau dalam number,
Okay, whole number. So dapat 9.52. Okay, 9.52. Okay, dua-dua boleh. Okay. So, kita dapat omega. Jadi, kita dah boleh tulis equation. So, equation dia adalah X equals, okay, sebab ini bentuk graf cos, jadi A cos omega T. Negative cos negative cos. Okay, jadi X equals, amplitude dia tadi adalah 8.8 cm. Cos 3.03 pi T. Okay. Ni answer dia. Dan negative 8.8 cos 3.03 pi T ni juga adalah setara dengan yang ini. Okay. 8.8 sin 3 pi T minus pi per 2. Okay. Minus pi per 2. Okay. Macam mana dapat macam itu? Okay. Yang ni kita boleh guna cara ni. Okay. Kita boleh guna cara ni. Kita pakai equation X equal yang general. X equals A sin omega T plus phi. Okay. Okay. Yang ni method satu lagi Okay. Kita pakai equation ni. Dan kita substitute. Okay, substitute when t0 second X berada dekat negative A. Macam mana tahu? Ni maklumat ni dia kata stretch 8.8 cm from equilibrium position and then release from rest. Maksudnya dia start dengan dia berada dekat negative A. Okey, so kita masukkan nilai T0 dan X negative A dalam equation atas ni. So X adalah negative A. Okey. A adalah A. Sin omega T. T adalah 0 plus phi. Okey. Jadi negative A equals A sin omega times 0 equals 0. So tinggal phi lah kat sini. Jadi sin phi equals to negative A over A. Negative A over A adalah sama dengan negative 1. Okay. Jadi phi adalah sama dengan shift sin negative 1. Okay. Shift sin negative 1. Alright. So shift sin negative 1. Okay. Adalah sama dengan, okay, kalau dalam degree dia adalah 90 degree. Okay. Tapi phi ni mesti dalam radian. Dan 90 degree ni sepadan dengan pi per 2 radian. Okay. Pi per 2 radian. 90 degree sama dengan pi per 2 radian. Yang ni negative 1. So ni negative pi per 2 radian. Okay. So, mungkin kamu boleh guna jadual ni lah. Okay. Untuk cari phi yang sepadan lah. Okay. Okay, mungkin kita boleh start dengan 360 darjah bersamaan dengan 2 pi radian. Okay, separuh daripada tu adalah 180 darjah. Dia adalah pi radian. Separuh daripada 180 adalah 90 darjah. Okay, dia bersamaan dengan pi per 2 radian. Dan separuh dari 180 ataupun 270 darjah. Ini adalah 3 pi per 2. Okay, 3 pi per 2. 1.5 pi radian. Okay. Okay. So, equation ni kita boleh tulis. Okay, kita boleh tulis balik. Equation ni kita boleh tulis X. So, equation ni akan jadi ada phi X equals A sin omega T
plus V. Ini general equation. So, gantikan A. Okay. A dia adalah, amplitude dia adalah 8.8 cm. Sin omega. Omega ni macam tadi juga. Omega ni kita boleh dapat daripada 2 pi per period. Yang mana period adalah 0.66 second. Okay. 2 pi over period. Okay. So, dapat 3.03 pi. Okay. So, kat sini boleh ganti 3.03 pi. Dan V dia adalah negative pi per 2 radian. Okay. So, equation ni sepadan dengan yang ini. Okay. Dengan equation cos ni. So, dua-dua pun betul lah. Sama ada dalam bentuk negative cos ataupun dalam bentuk sin. Okay. Dua-dua boleh. Okay. Dan bentuk graf dia pun sepadan sebenarnya. Kalau equation yang ini, equation sin ni, kalau kita buat graf. Okay. Ni graf sin. Okay. Graf sin. Okay. Graf sin tanpa V lah. Okay. Tapi sekarang ni ada V. Negatif pi per 2 kan. Negatif pi per 2 ada V. Jadi bila negatif maksudnya kena shift y-axis to the left. Okay. Dia ada dua method. Sama ada shift y-axis to the left kalau negatif. Ataupun shift graph. Okay. Shift graph to the right. Okay. Untuk negatif. Okay. Saya akan ajar shift y-axis lah. Sebab y-axis lebih senang nak shift berbanding dengan nak shift graph. Okay. Okay. So, ambil ruler. Letak dekat y-axis. Nak shift to the left kan. Nak shift to the left. Y-axis ni kita nak anjak ke kiri. Okay. Nak anjak ke kiri. Okay. Sekarang ni kita kena sketch bahagian kiri graf ni. Okay. Sebab kita nak shift ke kiri. Kita nak shift banyak mana? Kita nak shift sebanyak pi per 2 radian. Sebab ni minus pi per 2. Okay. Shift sebanyak pi per 2. Jadi kita letak ruler dekat y-axis. Kita bawa dia ke kiri. Okay. Nampak lah? Saya anjak ke kiri. Sebanyak pi per 2 sahaja. Anjak ke kiri. Okay. Anjak ke kiri. Okay. Jadi ini adalah y-axis yang baru. Okay. Kita anjak y-axis ke kiri. So, ini adalah y-axis yang baru. Okay. Jadi, kita sketch balik ke bawah ni. Y-axis yang baru. Okay. Ikut anak panah ni. Nampak tak? Dia ada dekat. Dia start dengan negatif A. Jadi, graf dia adalah graf negatif cos. Okay. X against T. Sepadanlah dengan yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi, graf dia juga sebenarnya adalah graf negatif cos. Faham tak? Okay. So, kamu kena familiar dengan bentuk graf ni Bentuk graf. Okay. Ini adalah graf sin. Okay, graf positif sin. Yang ni adalah bentuk graf untuk negatif sin. Okay. Dan yang ini adalah graf cos, positif cos. Yang ni pula adalah bentuk graf negatif cos. Okay. Tanpa V lah. Okay. Without V. Okay. Graf sin, graf negatif sin, graf cos dan graf negatif cos. Empat-empat ni kena tahu. Okay.
Dan bila kamu nak anjak tu, okay, kita boleh buat macam ni. Okay. Okay. Alright, ni bentuk graf satu cycle lah. Okay, satu cycle. Okay, kita bahagikan dia kepada 4 bahagian. Okay. Ni separuh. Okay. Okay. Alright. Okay, sampai sini. Ini adalah 2 pi radian. Okay. So, bila nak anjak graf, kena tahulah sampai mana nak anjak. Okay, 2 pi radian banyak ni. Kalau anjak 2 pi radian, dia dapat balik bentuk tadi lah. Okay. And then, separuh daripada 2 pi radian. Kat mana? Dekat sini. Okay. Ni 2 pi radian kat sini. Separuh daripada 2 pi radian. Separuh daripada 2 pi adalah pi. Okay, pi radian. And then, okay, separuh daripada pi radian ni, yang ni, okay. Ini akan jadi pi per 2 radian. Okay, pi per 2 radian. Dan seterusnya adalah, yang ni, sampai sini adalah 3 pi over 2 radian. Okay. Ni kita tengok saya sketch ni. Yang ni sebanyak pi per 2 radian. Kalau daripada hujung sini sampai sini adalah pi. Okay. Yang ni sampai sini adalah 3 pi over 2. Okay. And then daripada start dari sini sampai sini adalah 2 pi radian. Okay, kelas? Okay. So, kita dah dapat jawab soalan equation. Dia nak equation dulu kan? Okay, mana dia tadi? Okay. Okay, kita dah dapat jawab soalan equation. Okay. So, equation dia adalah sama ada negatif 8.8 cos 3.03 pi okay, yang ni. Okay, ni answer dia. Ataupun answer satu lagi adalah ini 8.8 sin 3.03 pi minus pi per 2. Okay? Alright. Okay, tak ada radian lah kat sini sebenarnya. Okay, and then bila kamu tulis equation ni, okay, sebaiknya kamu tambah sikit kat sini. Kamu bagi tahu unit yang kamu gunakan. Okay, where x in cm, t in second. Okay. Sebaiknya kamu tulis dekat bawah equation ni, where x in cm, t in second. Okay. Right. Okay, seterusnya kita nak jawab. Okay, kita dah dapat dah equation. Equation kita dah dapat. Kita dah cari. Equation dah cari. Soalan yang berikutnya dia nak cari displacement. Okay, displacement. Sekarang kita nak jawab soalan displacement.
Okay, nak jawab soalan displacement. Okay, jadi displacement 1t, displacement x 1t 1.8 second. Okay, so boleh guna mana-mana equation. Okay, sama ada equation, kalau kamu buat kamu dalam method 1 tadi, equation dia adalah cos. Okay, method 2, equation dia adalah sin. Boleh ambil equation yang kamu dapat tu. Okay, guna je equation tadi. Alright, so x, saya pakai equation cos negative 8.8 cos 3.03 pi, and then t ni gantikan dengan 1.8. Okay, so kamu akan dapat answer. Tapi pastikan mode calculator adalah dalam mode radian, sebab angle kat sini, theta kat sini ni adalah dalam unit radian. So pastikan kalkulator dalam mode radian. Kalau tak, kamu akan dapat answer yang salah lah. Okay, 1.27. Okay, 1.27 cm. Okay, okay, kenapa jawapan ni lain dengan jawapan dalam ni? Okay, sebab jawapan yang diberi ni, final answer yang diberi ni, dia guna equation dia adalah 3 pi. Okay, 3 pi. Sebab dia round off kepada 1 decimal point. Tak ada decimal point lah, dia tak guna decimal point belakang tu. Okay lah, 1 decimal point lah kan, 3.0. Okay, so dua-dua betul lah. Okay, dua-dua betul. Ni pun boleh, yang ni maksudnya kalau pakai 3 pi lah. Okay, so kalau yang ni saya guna 2 decimal point, okay, akan dapat 1.27 cm. Okay, alright.